Astaghfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمني من علمك المخزون وسلي بسر اسمك المخزون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah dapat kita bersama-sama berkumpul pada pagi ini pada hujung minggu pada hari Sabtu, yang mana insya-Allah seperti biasa pada kuliah kita pada pagi Sabtu kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan sambung lagi perbahasan kita pada muka surat 4. Baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris yang ke-7 daripada atas. Maka diistisna. Baris yang ke-7 daripada atas. 7 daripada atas muka surat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Maka diistisna, yakni dikeluarkan mereka itu. Baik, jadi kita nak bicara masalah apa ni? Jadi masalah tentang ayat illal musallin alladzina hum ala salatim daimun. Jadi melainkan orang yang semayang itu, yang atas mereka itu yang berkekalan memeliharakan semayang.
Jadi kita duk cerita masalah kelebihan sembahyang. Kita masih dalam bab kelebihan sembahyang. Itu dia. Jadi kita dah bahas dulu, kita dah bahas berkenaan tentang solatul wusta. Panjang lebar khilaf dan sebagainya. Kemudian ini pula dia nak cerita pula, nak keluar daripada orang yang tak semayang tu. Siapa dia yang tak memeliharakan semayang? Ni dia nak cerita. Maka diistisna. Istisna ni maksud pengecualian. Bahasa Melayu kita panggil pengecualian. Istisna ni bahasa Arab. Istisna ni bahasa Arab. Bahasa Melayu kita panggil pengecualian. Kecuali kita panggil. Maka diistisna, yakni ada pengecualian. Apa dia? Apa maksud istisna? Yakni dikeluarkan mereka itu. Mereka itu siapa? Itu orang yang sembahyang. Tulis itu. Dobek di tepi. Apa maksud yakni dikeluarkan mereka itu? Yakni, tulis, iaitu, tulis di tepi tulis pada kata dikeluarkan mereka itu. Tulis tanda situ satu, lepas tu tulis kat tepi. Satu, contohlah. Contoh kita letak angka satu kat situ. Kalau apa, biasa saya dah ajar dah jemaah saya. Tulis satu kat situ, lepas tu tulis kat tepi. Lepas tu tulis. Ni contoh ada tulisan kat sini. Sini lah. Kitab saya ni. Nampak ada angka. Ni, angka 2. Angka 2 ni, lepas tu tulis kat tepi ni. Tulis 2 kat sini, lepas tu tulis kat tepi. Nampak Cara dobek macam tu dikeluarkan, nampak? Dikeluarkan. Lepas tu, lepas dikeluarkan tu, lepas tu tulis kat sini 2. Angka 2. Macam nota kaki lah. Macam nota kaki. Kalau nota kaki buat kat bawah kan. Ni kalau dobit tu dia kena buat tepi. Sebab tu cara dobitan ulama dulu dia sebut dalam kitab Muqaddimah Ibn Khaldun. Dalam kitab Muqaddimah Ibn Khaldun diajarkan cara dobitan yang betul. Mula-mula kita tulis satu angka, kemudian tulis di tepi. Kemudian mengiring pula daripada kanan ke kiri. Contoh daripada kanan mengiring ke kiri, ke bawah. Sini. Nampak tak? Dia mengiring ke bawah. Nampak? Mengiring ke bawah. Jadi dobitan tu bukan sahaja Ini yang saya belajar dobitan daripada kanan ke kiri turun bawah tu. Daripada kanan ke bawah tu. Sebab ada tempat ambilan yang bukan sahaja-sahaja tulis. Itu diambil daripada kitab Muqaddimah Ibn Khaldun. Kata Imam Ibn Khaldun, cara dobitan dan penulisan yang betul. Jadi kita tuliskan satu angka di situ, kemudian tulis di tepi. Lepas tu daripada kanan kita mengiring ke kiri. Hikmah dia wallahu a'lam. Tapi itu perkataan ulama itulah yang waktu duduk pondok tu dulu saya pun heran juga. Kenapa pelajar-pelajar pondok dia tulis kat situ, lepas tu tulis kat situ kan. Rupanya ada tempat ambilan. Orang Melayu kita buat ni semua ada tempat ambilan dia. Daripada ulama-ulama dulu Bukan saja-saja tulis. Bukan saja-saja tulis Macam saya tulis Jawi lah sebab saya dah biasa Jawi. Kita pun dah lama tak tulis Rumi saya. Memang agak lama lah. Memang agak lama tak tulis Rumi. Biasa tulis Jawi dengan Arab je. Minat usi borang tu jadi kekok sikit lah. Cuma yang mesej tak apa tulis Rumi. Mesej Rumi laju lah. Tapi bila tulisan dengan tangan kita tu, dia dah agak lambat sikit kalau tulis Rumi. Tapi kalau mesej laju lah saya. Tulis Rumi tu laju sikit. Jawi pula lambat kalau tulis dalam mesej. Tapi kalau tulisan macam ni saya suka memang tulis Jawi lah. Baik, dobek situ. Apa maksud kata yakni dikeluarkan? Tulis di tepi, iaitu
yang dikecualikan, iaitu yang dikecualikan daripada sifat-sifat yang jahat, iaitu yang dikecualikan daripada sifat-sifat yang jahat kepada sifat dan kelakuan yang mulia. Iaitu, apa maksud kata dikecualikan? Apa maksud kata dikeluarkan mereka itu? Yang ni dikecualikan daripada sifat-sifat yang jahat. Tidak ada sifat-sifat jahat. Maksudnya gitulah. Dikecualikan tu kepada sifat dan kelakuan yang mulia. Jadi orang semayang ni maklumlah. Dikecualikan mereka tu daripada sifat-sifat jahat. Sifat-sifat buruk, keburukan, sifat-sifat yang tak elok. Sebab tu kata, yakni dikeluarkan mereka itu. Tengok dalam balik. Yakni dikeluarkan mereka itu. Siapa dia mereka itu? Iaitu orang yang sembahyang. Keluar daripada apa? Dikeluarkan daripada bagai manusia. Jangan tulis bagi, Ya, betul. Yang betul ajar Rana. Daripada bagai manusia ni, daripada jenis manusia. Kitab Rumi tu tulis bagai ke bagi? Kitab Rumi dia tulis apa tu? Dikeluarkan mereka tu daripada bagai manusia. Dia tulis apa tu? Dalam kitab Rumi. Ajar Rana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tulis apa tu? Kitab Rumi. Siapa peminat kitab Rumi? Bagai, betul. Bagai tu dengan mana? Jenis. Jenis. Yang ni dia keluarkan mereka itu orang yang semayang daripada jenis manusia yang dijadikan perangai mereka itu manusia tu menjadi apa? Akan terkejut dan keluh kesah. Terkejut ni dengan mana? Bimbang. Ada perasaan terkejut tu dengan mana? Bimbang. Dia kalau orang yang tak semayang ni, dia ada perasaan keluh kesah dan sentiasa bimbang. Tak kira lah orang kaya ke orang miskin kan, dia ada begitu. Dia rasa macam tak cukup lah. Dah baca Maka seperti bahawasanya Allah SWT berfirman. Situ lah. Dah dobit dah. Mana kata, Kak ini kata dah dobit dah tu. Mana kata kita masuk yang barulah. Perenggan yang baru. Maka seperti bahawasanya Allah SWT berfirman. Situ Kak ini. Okey, dah baca. Okey, bawah sikit. Maksudnya paragraf satu lagi lah. Maka seperti bahawasanya Allah SWT berfirman. Situ. Dan lagi pula kerana bahawasanya sembahyang yang sebenarnya itu menegahkan daripada fahsyak. Okey, terima kasih banyak. Sebab ada orang tegur. Kitab Jawi muka surat 4. Alhamdulillah. Dan lagi pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muka surat 4 baris yang ke-12. Maka seperti itu. Maka lagi pula situ Okey. Kita dah habis dah. Masalah keluh kesah tu dah habis betul-betul. Kita dah habis dah. Baik, kita masuk yang baru. Dan lagi pula.
Apa maksud lagi pula? Jadi nak cerita pula ni, ni bab ni. Jadi bab ni nak menceritakan solat itu menegahkan daripada fahsyak dan mungkar. Terima kasih banyak Ajar Rana. Okey. Dan lagi pula, apa maksud lagi pula? Yang ni seperti yang ni lagi pula ini iaitu kelebihan sembahyang. Dan lagi pula yang ni kelebihan sembahyang itu kerana bahawasanya sembahyang yang sebenarnya bahawasanya sembahyang itu sembahyang yang sebenarnya. Ini sembahyang atas sebenarnya, ini hakikatnya. Yang sebenarnya ini hakikatnya ataupun sempurnanya sembahyang itu apa dia? Dapat menegahkan daripada fahsyak. Apa fahsyak? Tulis itu kejahatan. Sembahyang itu dapat menegahkan daripada fahsyak dan mungkar. Mungkar tu apa? Benda yang diengkar. Benda yang diengkar. Baik. Kita tanya balik. Ni persoalan. Jadi Tok Guru tanya dulu menegah daripada fahsyak, kejahatan dan mungkar. Kalau kita tengok kebanyakan orang yang bersolat tu kadang-kadang tak dapat nak menegahkan daripada perkara fahsyak dan mungkar. Kita sendiri dia tak kata kat orang lain, kita kena kata kat diri kita sendiri dulu. Ustaz, kita ni duduk semayang tapi buat benda fahsyak dan mungkar. Apa kejahatan? Ada lagi juga dengki pada orang, Ustaz. Lagu mana tu? Semayang-semayang dah. Dia timbul soalan. Timbul soalan tu pada diri kita sendiri. Tak sampai diri orang, tak apa. Tapi ulama bahas. Dulu waktu mengaji tu, Tok Guru ada bahas. Saya tulis sikit. Jadi dia kata, tidak dapat menegakkan daripada perkara fahsyak dan mungkar. Kadang-kadang orang tu semayang tapi dia tak dapat, dia tak buat perkara makruf. Tak dapat nak menegahkan daripada fahsyak, kejahatan tu. Kadang-kadang semayang-semayang tapi bersebat dengan orang. Contoh. Lagu mana tu? Jadi ketiadaan betul muamalah serta orang lain. Jawapannya ke mana? Ni ulama ada bahas. Sebab apa yang dikatakan kadang-kadang kita ni sembahyang tapi tak dapat nak mencegahkan perkara mungkar. Tak dapat kita nak menegahkan daripada fahsyak. Kadang-kadang berlaku pada kita sebab apa? Ni dia halusi sikit. Sebab kata ulama, mereka tidak mendirikan solat atas wajah dan kaifiatnya yang sahih. Itu jawapannya. Sebab mereka, seseorang itu, kenapa dia katakan dia semayang juga? Tapi kadang-kadang tidak dapat nak mencegahkan fahsyak dan mungkar. Kata ulama, mereka itu tidak mendirikan solatnya di atas wajah, yakni jalan dan kaifiat yang betul. Yang sahih. Sebab apa? Sebab dalam semayang tu, dia ada adab semayang. Dia ada adab semayang, dia ada syarat semayang, ada rukun semayang. Adab semayang macam mana? Kadang-kadang orang tu semayang tengok, sunat pun tak baca. Benda sunat. Tu kadang-kadang lepas tu saya lebih suka kalau kita, walaupun kita katakan ustaz, kita tak nak khusyuk mana. Kena ambil kita semayang jemaah. Kalau orang lelaki lah. Orang lelaki. Kadang setengah orang tu, ustaz, saya tak boleh semayang jemaah, ustaz. Diri dia tak boleh semayang jemaah. Payah juga benda tu. Tapi ulama sebut, mereka yang tak dapat mendirikan solat tu di atas jalan dan kaifiat yang betul.
cara-cara yang betul. Adab semayang tu ada zikir dia selepas pada, dalam semayang tu banyak dia punya perkara sunat. Sebelum kita nak contohlah. Kita bagi satu contoh. Kalau dalam kitab fiqh tu banyak. Bila kita sujud tu bukan kata baca subhana rabbiyal a'la saja. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Ada baca tu juga. Kadang-kadang betul boleh jadi tak khusyuk dalam solat, tak faham apa yang dibaca dalam solat. Kadang-kadang doa-doa yang sunat tu kita tak baca kadang-kadang. Di antaranya. Kemudian selepas sebelum salam. Kadang-kadang ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini wa ala ta'atik. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa fitnati wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Contoh. Jadi adab-adab tu banyak dalam sunat. Kita jaga. Lepas tu kita angkat takbir Allahu akbar, itu sunat. Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan sunat. Ada setengah orang dia tak tahu mana sunat, mana wajib. Kadang-kadang bila nerokok nak ke i'tidal tu dia tak angkat tangan. Padahal sunat. Alah ustaz, sunat je ustaz. Memanglah. Tapi itu antara salah satu perkara-perkara tu dikatakan jalan dan kafiat yang betul. Hak wajib tu confirm dah. Sebab tu lah kata ulama, mereka yang tidak mendirikan solat atas jalan dan kafiat yang betul, mereka tu yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW, betul, itu salah satu itu doa. Jadi Rasulullah SAW beritahu kepada kita mestilah mendirikan solat tu di atas jalan dan kaifiat yang betul. Lagi pula, dan yang disuruh dan mengajarkan para sahabatnya. Sebab tu kata mereka memaling daripada belajar tentang hukum solat. Hanya mereka semata-mata melakukan harakat yang zahirah saja. Yang mana mereka taklidkan dengan solat. Solatnya itu orang lain darinya. Kadang-kadang itulah orang semayang. Bab semayang ni kena belajar. Habis ustaz kita belajar kecil-kecil tu tak padan ke ustaz? Dia gini, dia bab solat. Kita belajar waktu kecil tu memang kita rasa lepas fardu ain dah. Tapi terkadang ada perkara yang kita terlepas. Contoh perkara-perkara sunat. Perkara-perkara sunat tu kadang-kadang bila kita dah pegang yang tu, kadang-kadang bila kita dah besar tu kita pegang tu kita tak tahu mana sunat mana wajib. Sebab waktu kita kecil dulu, ustaz mengajar kita hanya untuk kita menyuruh kita semayang. Kita pun tak tahu mana sunat mana wajib. Contoh kata Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Cuma tanya budak-budak. Dia tahu tak wajib sunat? Dia tak tahu tu. Yang dia tahu kata bila angkat takbir dia kena baca doa iftitah. Nampak lagi? Tapi betul, cara tu memanglah betul. Cuma bila kita dah sampai balik, kita kena perincikan. Kita kena perincikan. Kena tafsirkan, kena detailkan. Mana yang wajib, mana yang sunat, mana adab dalam semayang. Dia orang kita tu, dia panggil apa ajar kemas zaman. Dia tak up to date. Bukan up to date, tak upgrade. Waktu sekolah rendah sampai besar sama je. Semayang macam tu lah. Dia tak panggil tak upgrade. Patutnya upgrade tu lepas balik tu kena upgrade semua. 100%. Handset kita pun kena upgrade juga. Dia kata handset kita ni sampai masa kena upgrade. Dia sampai masa dia tengok. Kita ada internet, tengok. Dia sampai upgrade dah. Handset pun upgrade dah. Up to date. Ni kalau bab semayang, daripada kecil sampai ke tua dah. Sama tu macam tu juga. Bukan nak kata salah, tak. Tapi kita nak kata kadang-kadang bila semayang waktu budak ni tak sama waktu kita dah besar. Waktu kita dah balik, lain. Waktu kita balik kita ada perasaan kata, mana perkara-perkara sunat.
Bukan semua perkara sunat kita belajar waktu kecil. Kadang-kadang tomak ninah pun tak tahu. Tengok budak semayang macam mana. Kadang tomak ninah tak ada. Pop. 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 Turun. Tu bahaya. Tomak ninah benda wajib. Berhenti sekejap tu. Allahu Akbar rukuk. Sami Allahu liman Allahu Akbar. Terus rukuk. Terus sujud. Kacau. Ada banyak kali juga Ada setengah orang tu kalau dia tengok kalau dia tak sedar tu payah tu kalau imam. Lepas tu kalau tempat saya ni surau budak-budak tak bagi jadi imam. Budak tu maksudnya budak tahfiz kan lebih kurang 16, 15, 14 dia tak bagi jadi imam. Nak melatih pun kena tanya dia dulu. Dia pun kadang-kadang tak tahu Tok Maninah apa. Kita kalau sekolah rendah kadang-kadang budak terlepas pandang dia pun tak tahu apa Tok Maninah. Dia tak sama. Tengok budak dia naik sampai Allah mina pop tu sampai Allah macam patuk ayam. Kalau tok guru kata panggil patuk ayam, pop 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 macam ni. Gaduh gimana? Kita kena ada tomak nina. Allahu Akbar. Relax. Sami Allahu liman hamidah. Jadi kita yalah ada setengah kita saya tak suka macam dalam kita semayang ni kita bagi luang masa kepada dia. Jangan kita nak tergejar-gejar. Kita nak baca ni. Kalau surau saya ni, saya bukan tempat saya surau ni. Tapi, kalau nampak ada budak tu, kita bukan nak tegur. Tapi kadang-kadang kita tanya dululah. Kalau tengok harap tu jadi imam dia okey kali pertama tu, kita bagi lah. Tapi kalau ni dengan salam lepas tu bagi salam. Ni nak cerita hari cuti biasa lah. Budak ni lah. Budak sama sekarang. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Lepas tu, tiap-tiap kali, zikir subhanallah tak ada dah. Sampai setakat ayat kursi dah. Orang tua kat belakang ni duk tengok je. Jadi budak duk jadi imam tu. Dia kata, budak ni gaduh nak gimana? Kalau sekali dua tak apalah, kita tahu mungkin ada hal budak tu kan. Tapi nampak banyak kali tu, yang tak sedap mana lah tu. Memang benda sunat. Tapi kita kata adab tu. Nampak? Adab semayang tu panggil adab semayang tu. Macam Haji Kamal Zaman beritahu lah semalam. Bagi salam ngepuk tu bangun. Tu kena ingat tu. Dia benda sunat tu kena tahu. Tu kena terlepas pandang kita. Kadang-kadang semayang itulah. Lepas tu kalau semayang ni, kalau boleh tu kalau orang di tempatan, anak tempatan, kita bagi dahulu orang tempatan dulu. Lepas tu kalau semayang kat masjid, kat surau, kalau orang tak suruh saya naik, saya tak naik. Kalau orang suruh saya naik pun, saya bagi orang tu naik. Kalau dia kata dia nak naik, bagi dia naik. Sebab afdal orang tu dulu. Kita bukan afdal, kita orang luar. Walaupun kita kata ada ilmu sekalipun ustaz ni. Memang, tapi kalau kata dia tu ada ilmu, kita dahulukan dia dulu. Contoh tempat Haji Kamal Zaman di surau. Saya datang. Tiba Haji kata, ustaz naik imam. Saya kata tak apa, Haji naik imam. Lepas tu Haji pun naik. Tak ada masalah. Melainkan Haji kata, ustaz naiklah imam. Saya sekala, tu tak apa. Jadi, dia banyak benda. Kita bukan tak suruh budak jadi imam, bagus budak jadi imam. Tapi nak jadi imam tu bukan senang. Bukan hanya sekadar untuk kita membaca Fatihah saja, tak. Adab-adab dalam semayang tu kena tahu. Kita panggil adab tu dalam semayang. Adab dalam semayang. Macam mana? Habis itu. Tengok lagi kitab. Jadi, ulama' membahaskan yang dikatakan seseorang itu dia melakukan fahsyak, kejahatan dan perkara mungkar tu, walaupun dia semayang tu, sebab apa boleh berlaku tu juga, kata ulama', mereka itu tidak mendirikan solat, tulis itu, tulis di tepi. Kerana mereka itu tidak mendirikan solatnya, kerana mereka itu tidak mendirikan solatnya, dobek di tepi kerana mereka itu tidak mendirikan solatnya
Atas jalan dan kaifiatnya. Atas jalan dan kaifiatnya yang betul. Atas jalan dan kaifiatnya yang betul. Tu dia. Kalau kita buat jalanan dan kaifiat yang betul, insya-Allah kita tidak melakukan perkara fahsyak. Insya-Allah lah. Habis itu. Dia fahsyak ni bukan kata buat maksiat saja. Kejahatan banyak. Sifat hati pun kena panggil kejahatan juga. Baik. Tu dia maksud dia begitu. Seperti firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ayat 45. Tengok. Dan dirikan olehmu akan sembahyang. Jadi ayat ini dikhitabkan, ditujukan pada siapa? Aqimis salah. Wa aqimis salata. Dipanggil fi'il amar. Ditujukan pada siapa? Ulama patut disebutlah kalau dalam tafsir, khitab pada ayat ini aqimus salah, yakni bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat dia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud kata dirikan solat, apa maksud mendirikan solat? Dengan makna tunaikanlah ibadat solat itu dengan sempurna bacaannya. Tulis di tepi. Apa maksud kata dirikan solat itu? Apa maksud dia? Tulis di tepi. Betul pada kata dan dirikan olehmu. Tulis di tepi. Apa maksud kata dan dirikan olehmu? Tulis di tepi. Yakni, tulis. Yakni, tunaikanlah ibadat solat itu. Tunaikanlah ibadat solat itu. Tunaikanlah ibadat solat itu dengan sempurna bacaannya. Dengan sempurna bacaannya. Rokoknya. Sujudnya. Kalau ikut elok tu ada dan Saya ulang balik. Tunaikanlah ibadat solat itu dengan sempurna bacaannya dan rokoknya dan sujudnya dan tasyahudnya. Dan tasyahudnya. Dobit situ, Hajar Zawiyah. Dobit kat tepi. Tunaikanlah ibadat solat itu dengan sempurna bacaannya dan rukuknya dan sujudnya dan tasyahudnya dan syarat-syaratnya dan adabnya. Dan adabnya. Sikit lagi. Kerana solat itu ialah tiang agama. Kerana solat itu ialah tiang agama. Tu dia. Tu Hajar Zawiyah duk seru. Duk seru anak beranak dia masuk. Baik. Itu maksud dia. Itu maksud kata dirikan olehmu. Maksud kata dirikan olehmu, yang ni tunaikanlah ibadat solat itu dengan sempurna bacaannya dan rokoknya dan sujudnya dan tasyahudnya dan syarat-syaratnya dan adab-adabnya
Kerana solat itu ialah tiang agama. Itu maksud kata dirikan olehmu. Itu maksud dia. Habis. Baik. Kita pergi lagi. Dan dirikan olehmu akan sembahyang. Sebab apa tu? Kena tambah sikit kerana. Dia panggil inna tu. Kalau orang belajar bahasa Arab tu dia panggil jumlatun fi quwwati ta'lil. Jumlah pada menepati ilat. Sebab apa boleh kata mendirikan oleh kamu akan semayang? Tu. Kerana bahawasanya sembahyang itu menegahkan daripada kejahatan dan pekerjaan yang mungkar. Kerana sembahyang itu menegahkan daripada kejahatan dan pekerjaan yang munkar. Lagi. Baik. Dan sungguhnya zikrullah, zikir akan Allah itu. Zikir yang mana menyebut. Wala zikrullahu akbar. Wala zikrullahu akbar. Tak maaf. Wala zikrullahi akbar. Dan tengok. Dan sungguhnya zikir akan Allah itu, ini zikir seseorang itu kepada Allah Ta'ala. Zikir Allah ini, zikir seseorang kepada Allah Ta'ala itu terlebih besar. Yang ini terlebih besar, ini terlebih afdal. Terlebih afdal daripada segala macam taat. Kita mengingat Allah Ta'ala, berzikir. Zikrullah. Itu terlebih afdal. Sebab tu zikrullah ni asalnya. Sebab kita sebut zikrullah ni. Zikir-zikirnya asal mengingat Allah. Contohnya kita ambil tasbih, kita pegang. Nak gimana tu? Nak buat apa tu? Saya nak zikir sekejap. Zikir ni maksudnya mengingat Allah. Asal zikir ni, kata ulama, zikir mengingat, ada katanya menyebut. Jadi dia panggil lafaz tu lafaz mushtarak. Zikir-zikir ni bahasa Arab dia panggil az-zikru. Zikru ni ada banyak makna. Kadang-kadang dengan makna menyebut. Kadang-kadang dengan makna mengingat. Kadang-kadang dengan makna zikir tu kena pada zikir sungguh. Kadang-kadang zikir tu maksudnya mengingat Allah ataupun mengucapkan dengan lisan. Allah, 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 Allah. Sebab tu dia ada zikir dua. Satu ada zikir zohir, ada zikir qalbi. Kalau zikir zohir, kita mengucapkan dengan lisan kita. Subhanallah, 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 subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dipanggil zikru bil lisan. Menyebut dengan lidah. Ada kalanya zikir itu dalam hati kita. Mengingat Allah. Dalam hati kita sebut Allah, 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 Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau rasa lidah kita rasa letih, kita sebut dalam Allah, dalam hati kita. Maksudnya mengingat Allah. Zikir mengingat Allah. Satu maksud zikir tu dia ada dua. Dalam bahasa Arab, zikir tu kalau dalam ilmu mantik dia panggil lafaz mushtarak. Lafaz tu berkongsi makna dia. Apa lafaz yang berkongsi makna dia? Maksudnya makna dia berkongsi sama ada menyebut ataupun mengingat. Zikir juga. Zikru dengan makna menyebut pun boleh. Dengan lidah. Ataupun dengan makna mengingat. Bila mengingat dalam hati. Bukan mengingat hati, aku ingat Allah. Bukan gitu. Aku ingat Allah dah ni. Maksud mengingat Allah tu maksudnya kita dengan apa kita berlafazkan dalam hati kita. Ingat Allah, subhanallah, subhanallah. Ingat Allah. Pergi tengok satu tempat cantik. Allah, subhanallah, cantik tempat ni. Aduh, ingat Allah. Sebab apa ingat Allah?
Sebab Allah Ta'ala yang menjadikan tempat tu cantik. Kita dah ingat Allah ni kejadian Allah Ta'ala. Tengok budak na'udzubillah min zalik. Tengok atas jalan. Tengok orang kena apa tu accident. Allah Akbar. Kita kata itu. Allah Akbar. Allah Maha Besar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan cakap subhanallah. Dulu nak cerita ni sikit kalimah Arab ni. Kalimah Arab ni bukan semua kita boleh guna. Dia kena guna pada tempat dia. Saya dulu waktu mengaji dengan Al-Quran ngaji Quran dengan Syekh Abdul Azim. Guru saya, Allah yarham dah meninggal dah. Guru saya nama dia Syekh Abdul Azim bin Sya'ban bin Sultan. Nama dia. Jadi pada satu ketika sahabat saya ni, dia dengar kata ada orang accident. Jadi guru saya beritahulah, dia kata ada kawan tu kena accident kereta. Tak matilah tapi accident kereta. Kawan saya ni dia buat cakap style Arab, dia kata subhanallah. Syekh saya ni jenis garang bacon, dia ambil tu apa? Dia ambil rotan tu, dia piak kat belakang, bap, dia pukul kat belakang. Kalau orang petani ni godek kat belakang, bap banyak kali. Dia kata, Syekh kata apa? Orang kalau ditimpa musibah, dia kena sunat kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan subhanallah. Subhanallah tu apabila kita tengok perkara ajib, dia kata. Perkara kepelikan, kita tengok cantik tempat tu. Kita kata Allah subhanallah. Ataupun kita tengok langit, cantik langit tu. Benda yang ajib, benda yang kepelikan, sunat kita sebut subhanallah. Tiba-tiba kawan saya sebut subhanallah. Kawan saya kena pukul piak, pak, kena pukul kat belakang. Kena pukul. Sebab apa? Sebab salah sebut. Subhanallah ni untuk perkara yang ajib, perkara yang apa mungkin teruja. Maksud tengok Allah cantiknya. Kita sebut subhanallah. Bila kawan kena pukul, lepas tu dah tahu dah. Bila orang kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru sebut gitu. Orang Malaysia kalau sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ingat orang mati ya, bukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni bagi orang yang ditipu musibah. Ataupun kita sebut Allahu Akbar, tak ada masalah. Tapi masalahnya orang kita sebut subhanallah. Allah subhanallah ustaz. Tu ustaz sakit lah. Subhanallah. Subhanallah ni tengok benda yang ajib. Benda yang kepelikan, cantik. Pandangan cantik, baru cakap subhanallah. Orang kita semua subhanallah. Orang sakit kan subhanallah. Orang mati sebab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sakit subhanallah. Accident subhanallah. Na'udzubillah min zalik minta jauh lah. Semua subhanallah orang kita. Tapi nak cerita kata bahasa Arab. Jadi penggunaan bahasa Arab tu ni kena faham. Macam zikir tadi lah. Zikir ada dua. Zikir tu makna zikir apa? Yang menakjubkan. Lihat perkara yang menakjubkan. Betul, subhanallah. Kalau subhanallah tak masya Allah ustaz. Ya masya Allah lah. Masya Allah. Masya Allah ni gini. Masya Allah. Kalau guru saya lah di Pondok Petani tu. Padat Asal je kamu zaman dah jumpa dah padat yang tua tu. Tahun ni 102 tahun 102 tak? 101 atau 2 gitulah. Masya Allah. Jadi gini. Masya Allah ni perkara yang kehendak oleh Allah Ta'ala. Contoh gini, bagi ayat. Haji, saya ni insya-Allah minggu depan ni dapat seruan nak pergi ke umrah. Lepas tu Haji menjawab, Masya Allah. Nampak tak? Masya Allah. Maksudnya Allah Ta'ala kehendak dah. Barang yang menghendaki oleh Allah Ta'ala. Nampak tak? Contoh ada orang jemaah jumpa saya. Ustaz, insya-Allah Ustaz doakan saya Ustaz. InsyaAllah doakan saya minggu depan ni kami nak buat tahlil sikit ni. Kita kata Masya Allah Alhamdulillah. Tak apa.
Masya Allah Ta'ala kehendak. Alhamdulillah. Tak apa. Subhanallah ni kita tengok benda yang ajib. Benda yang apa? Apa bahasa Melayu panggil ajib ni tadi? Nanti ya. Benda yang menakjubkan. Jarwana kata. Benda yang menakjubkan. Subhanallah. Orang kita semua subhanallah. Ustaz, minggu depan insya-Allah saya nak pergi haji ni. Subhanallah. Subhanallah apa? Memang kita Masya Allah. Allah Ta'ala kehendak dah. Alhamdulillah. Nampak? Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi orang kita, dia punya style orang kita lah. Bila sebut Masya Allah tu, orang takut gerun. Masya Allah. Masya Allah. Dia punya suara tu dengan takut. Masya Allah. Buat terkejut. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah cakap Masya Allah terkejut. Biasa dah apa? Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah cukup. Masya Allah. Bila orang accident, Masya Allah, tepuk dahi pula. Masya Allah. Ente accident ke? Contoh. Dia tepuk dahi lah, Masya Allah. Dia kata, betul kalau orang accident cakap, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kita buat-buat pandai Arab. Contoh, contoh nak bagi nampak tu. Nampak benda menakjubkan tu, subhanallah tingginya KLCC ni. Takut tak nak pergi tengok. Contoh lah. Sebab kadang-kadang cara sebutan tu, betul. Bila cara sebutan tu, orang kita tu dia macam melebih-lebihkan. Tapi tak ada apalah. Sebenarnya, nak cerita benda sunat. Haji Kamal Zaman, semua. Kita nak cerita benda sunat. Jadi, bila orang ditimpa musibah, kita sebut, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan nanti kata mati tak. Mati tu memang confirm lah. Musibah juga. Bila orang kena accident ke, tergelecot ke, berdarah ke, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak apa. Tapi penggunaan kita begitu sebenarnya. Baik. Habis itu dia jadi adat tempat kita. Tapi tak apalah. Nak cerita benda sunat bukan benda wajib. Habis. Jadi zikir. Di sini zikir. Bila sebut zikir ni, dia benda lafaz yang berkongsi makna dia. Apa yang makna yang berkongsi? Yang pertama, zikir tu dengan mana menyebut. Yang kedua, zikir tu dengan mana kita mengingat. Itu zikir. Zikrullah. Mengingat Allah. Menyebutkan nama Allah. Tak salah menyebut nama Allah. Yang salahnya menyebut orang lain tu, nama orang lain tu tak kena. Nama orang lain boleh sebut lah. Orang duk bercinta. Dia sebut nama dia. Nama orang. Contoh dia sebut nama orang. Apa contoh dia kata nama apa? Zaid. Contoh. Tu tak adalah tak ada bid'ah pula. Tapi kita sebut nama Allah ni sunat. Habis tu. Expression overload. Habis. Baik, tengok. Tu panggil zikir. Dan sungguhnya zikir Allah itu terlebih besar. Nampak tak? Nampak dia sebut. Nampak dia sebut dalam kitab. Sungguhnya zikir akan Allah itu terlebih besar. Zikrullah. Itu kan terlebih besar, terlebih bagus kita menyebut nama Allah. Ni nak buang mana ni kitab Syahidat ni? Allah Akbar. Tengok. Satu perbuatan menyebut dan mengingat pada Allah. Betul. Dia ada makna dua. Zikrullah ni dipanggil lafaz mushtarak dalam ilmu mantik. Maksudnya lafaz tu berkongsi pada dua makna. Satu makna menyebut, satu makna mengingat. Kita kata zikir. Nak buat apa aku nak pergi zikir? Mana kata kita tahu dah, zikir mesti zikir dia dengan lidah. Buat apa tu? Duduk diam je. Aku tengah zikir ni. Tak ada salah apa. Zikir dalam hati. Mengingat Allah dalam hati. Allah, subhanallah, la ilaha illallah. Habis itu. Dan sungguhnya zikir Allah itu terlebih besar. Allah Akbar. Tengok. Bukan saya cakap ni. Ni sebut dalam kitab. Habis. Maka orang yang mendirikan. Maka orang ini barang siapa? Tulis itu. Orang yang dengan mana barang siapa? Maka orang yang mendirikan. Yang ini mengerjakan. Maka orang yang mengerjakan bagi sembahyang. Apa bagi sembahyang?
Yang ni rukun semayang lah. Bagai ke bagi tu? Kitab Rumi tulis bagai ke bagi? Tolong tulis di komen, ruang komen. Maka orang yang mendirikan bagai semayang ke bagi semayang? Zikir sir dalam hati, betul. Zikir sir ni dipanggil sembunyi. Sir pun dipanggil lafaz makna yang makna banyak juga. Bagi, betul. Jadi baik orang tanya tadi, zikir sir tu dalam hati ke? Sir ni dia ada dua makna. Dia sir ni dia ikutkan makna dia banyak. Satu sir dengan makna rahsia. Satu makna sir dengan makna tersembunyi. Satu lagi makna sir ni dengan makna perlahan. Nampak? Cakap slow. Subhanallah. Sir. Zikir sir. Ataupun kita kata zikir sir tu dia dalam hati kita. Kita mengucap dalam hati. Subhanallah. Tu zikir sir. Ada kalanya zikir sir tu dia panggil rahsia. Rahsia zikir. Zikru sir. Zikir yang rahsia zikir. Ada juga. Perlahan, sembunyi. Betul. Ada kalanya dia zikir ni sir tu dengan mana rahsia pun ada juga. Dia makna dia ada 3. Tak silap. Baik, tengok. Maka orang yang mendirikan, ini mengerjakan bagi sembahyang seperti yang disuruh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Apabila kita mengerjakan bagi sembahyang seperti mana sembahyang, tambah sikit seperti yang disuruh, ini seperti mana, tulis sikit. Seperti mana sembahyang yang disuruh Allah Ta'ala. Seperti mana sembahyang yang disuruh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Menegahkan dia oleh sembahyangnya. Menegahkan dia seorang tadi oleh sembahyangnya. Menegah daripada apa? Daripada mengerjakan yang demikian itu. Apa dia mengerjakan demikian itu? Daripada segala pekerjaan yang jahat. Itu maksud dia. Daripada segala pekerjaan yang jahat-jahat. Itu dia. Jadi kalau kita mengikut sembahyang seperti yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya, itu menegahkan sembahyang kita daripada mengerjakan yang demikian itu. Apa dia demikian itu? Yakni daripada segala pekerjaan yang jahat-jahat. Tapi syaratnya kalau kita ikut tata tertib, kita ikut Allah dan Rasul. Perintah Allah dan Rasul. Adabnya, syaratnya, rukunnya. Kena cukup. Habis itu. Dan sabda Nabi. Dan sabda Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni. Ni hadis ni. Ni hadis ni banyak orang salah faham. Semayanglah oleh kamu seperti mana melihatlah oleh kamu akan aku. Seperti mana melihatlah oleh kamu akan aku. Tengok tu. Dan sabda Nabi SAW. Ni banyak orang salah tafsir hadis ni. Ni saya nak bahas tafsir hadis ni. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti barang yang kamu lihat akan aku sembahyang. Ni ulama bahas. Ulama bahas di sini. Jadi kita dapat tengok ke Nabi sembahyang. Nabi kata, sembahyanglah kamu seperti barang yang kamu lihat akan aku sembahyang. Seperti mana aku sembahyang, macam itulah kamu sembahyang. Jadi persoalan timbul. Ni kalau ada setengah pendapat tu, setengah kaum puak-puak baru ni, dia pakai hadis zahir. Kena ikut Nabi, sembahyang ikut Nabi. Kita kena sembahyang kena ikut Nabi. Kita tak ada ikut kitab, kita ikut Nabi. Baik, kita tanya dia balik. Dia nampak tak sembahyang Nabi sembahyang macam mana?
Ni simbol soalan. Kita tanya balik. Dia tahu mana dia tengok ikut Nabi. Ni kena ingat. Di sini ni ulama bahas. Ulama bahas hadis ni. Hadis ni sebenarnya, tengok hadis panjang ni begini. Diriwayatkan dari Malik Ibn al-Huwairis radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi kami, "Sallu kama ra'aitumuni usalli. Fa idza hadarat as-salatu falyu'azzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Bersolatlah kamu seperti kamu melihat aku bersolat. Semayanglah kamu seperti kamu melihat aku semayang. Maka apabila masuknya waktu solat, hendaklah berazan seorang dari kamu dan hendaklah menjadi imam oleh yang terlebih tua dari kamu. Nabi sebut. Nabi sebut apa? Hendaklah menjadi imam tu oleh orang yang terlebih tua daripada kamu. Ini nak cerita kata orang kita nak jadi imam ni, bagi orang tua lah. Kalau orang tua tu ada ilmu, kita bagi dia jadi imam. Saya kalau ada tok guru, saya takut. Saya tak berani nak jadi imam. Tak berani. Takut. Bukan takut apa. Kita dah afdal orang tua dulu. Boleh jadi jemaah saya ni, yang laki-laki ni, sekarang yang tengah tengok live ni, kalau ada orang nak ajak saya semayang, saya suruh jemaah saya jadi imam. Sebab apa? Sebab mereka dah belajar, kita dah bagi ilmu, tapi kita afdal kita bagi orang tua dulu. Nabi sebut. Baik. Ini ulama bahas. Para ulama, nak tulis boleh lah. Para ulama telah berselisih pendapat tentang makna ru'yah. Apa ru'yah? Tengok. Sallu kama ra'aitumuni. Melihat tu. Ru'yah tu apa maksud ru'yah? Ulama bahas. Sebab kita tak dapat melihat Nabi. Kita nak semayang mengikut Nabi, kita tak dapat melihat Nabi. Sebab tu ulama dia istinbat hukum daripada hadis tu, dia keluarkan hukum daripada hadis tu. Nampak tak? Hadis dia kena takwil. Ni tak pakai hadis bulat-bulat kita. Quran pakai bulat-bulat. Sallu, cuba tanya balik puak dia. Sallu kama ra'aitumuni. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana yang kamu tengok aku semayang. Baik, kita tengok Nabi. Macam mana Nabi semayang? Tahu tak kita? Tak tahu. Sebab tu kita mengikut pendapat ulama. Ulama bahas. Apa maksud kata melihat? Ru'yah. Dalam bahasa Arab panggil ru'yah. Di sini ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Nak tulis boleh Apa yang dikatakan melihat? Seperti mana kamu melihat aku semayang. Apa maksud melihat di situ? Ru'yah. Para ulama telah berselisih pendapat tentang makna ru'yah pada hadis tersebut. Apa dia? Pendapat pertama boleh tulis. Tulis situ. Tulis di tepi. Lobek sikit. Pendapat pertama. Ru'yah. Ru'yah ni bukan ruqyah. Nanti ingat ruqyah tu jampi. Tu ruqyah. Ni ru'yah. Ra, waw, hamzah, ya, ta. Kalau orang tulis Jawi tu ra, lepas tu waw. Orang kata hamzah di rumah waw. Hamzah di rumah waw dipanggil ru'yah. Siapa yang biasa tulis Jawi tu tak apa, saya nak ajar. Ra, waw, ya, ta. Bukan itu Salah Kasum kan? Ra, waw, hamzah tu duduk di atas waw. Hamzah duduk di rumah waw. Cuba betulkan balik. Ru'yah. Ra, waw, ya, ta. Ru'yah. Melihat. Asal dia ambil daripada perkataan ra'aitumuni tadi. Ru'yah. Betul. Tepat sekali. Jap. Betul. Ada hamzah kecil atas. Ru'yah. Tulis itu Pendapat pertama, ru'yah, tulis. Pendapat pertama. Dengan makna melihat seorang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dengan makna melihat seorang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiap-tiap suatu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiap-tiap suatu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji Kamal Zaman dobit tepi. Ru'yah, betul. Ru'yah dengan makna melihat seorang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiap-tiap suatu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikit lagi tulis. Dan tiap-tiap suatu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perbuatannya, tulis. Daripada perbuatannya dan perkataannya. Dan perkataannya. Daripada perbuatannya dan perkataannya. Tulis sikit lagi. Maka wajib diturutkannya dan diikutkannya. Maka wajib diturutkannya dan diikutkannya. Ini pendapat yang pertama. Saya ulang balik pendapat pertama ni. Ru'yah dengan makna melihat seorang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiap-tiap suatu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perbuatannya dan perkataannya. Maka wajib diturutkannya dan diikutkannya. Baik, kita bahas pula. Habis Ustaz, kita tak nampak Nabi Ustaz. Pendapat pertama ni iaitu kena kepada sahabat-sahabat Nabi. Adapun kita kata waliullah, dia bermimpi, dia nampak Rasulullah semayang. Contoh, ada kita tak nafikan benda ni. Contoh, itu dikatakan seorang yang nampak sendiri Nabi semayang. Contoh apa? Sahabat-sahabat Nabi ataupun wali-waliullah. Ataupun dia bermimpi Nabi, dia nampak Nabi semayang. Boleh jadi ada kita tak nafikan. Kita tak menolak. Itu pendapat yang pertama. Habis kita Ustaz tak nampak Ustaz. Ni pendapat kedua. Tengok. Pendapat yang kedua tulis. Pendapat yang kedua iaitu ru'yah dengan makna alima. Ru'yah dengan makna alima. Tulis. Ain, lam, mim. Sambung. Ain, lam, mim. Alima. Mengetahui. Ru'yah dengan makna alima. Alima ni apa? Mengetahui. Ru'yah dengan makna alima. Tulis. Apa tu? Ustazah Kalsum ke? Hajar Rohana? Kena ambil sanad ke Ustaz? Tak ada ambil sanad. Ni mengajar ni sanad dah lah ni. Ngajar ni kita duk muzakarah ni. Sanad dah lah ni. Hubung dah ni. Berhubung dah. Ni lah hubungan kita ni sekarang ni. Walaupun kita duduk dekat dalam skrin ni. Tapi ni sanad dah ni mengajar ni. Live. Live secara langsung dipanggil. Baik. Ru'yah dengan makna alima. Alima ni dengan makna mengetahui. Alima tu dengan makna mengetahui. Tengok. Maka makna hadis itu, ni ulama sebut. Sallu kama alimtumuni usalli. Nampak? Ulama bahas. Ra'aitumuni dengan makna alimtumuni. Soalan kata gini. Sembahyanglah oleh kamu seperti mana yang kamu mengetahui aku sembahyang. Tulis itu. Sallu kama alimtumuni usalli. Tulis maksud dia, terjemah bahasa Melayu. Sembahyanglah oleh kamu seperti mana yang kamu mengetahui aku sembahyang. Kita tahu tak Nabi sembahyang? Kita tahu. Dah. Cukup dah. Tak nanti kita, tak semesti kita melihat. Tapi kita tahu Nabi sembahyang. Sebab apa? Sebab kita tahu tu daripada ulama, daripada tabi'in sahabat dan sampailah ke Nabi. Itu dipanggil sanad. Tu dia.
Tulis itu. Sallu kama alimtumuni usalli dengan makna sembahyanglah kamu seperti mana yang kamu mengetahui aku sembahyang. Jadi ulama sebut kata tahu. Melihat tu dengan mana kita tahu. Allah, nampak tak ulama bahas. Baik, tulis sikit lagi. Nak habis dah. Pendapat ini adalah kebanyakan. Pendapat ini adalah, tulis. Sikit lagi ajar Wana. Pendapat ini adalah kebanyakan pendapat para ulama. Tulis itu Haji Kamarul Zaman. Pendapat ini adalah kebanyakan pendapat para ulama. Nanti Haji Kamarul Zaman bila dah habis kitab ni boleh mengajar pula. Mengajar anak-anak apa semua. Kitab ni kitab rare. Kita panggil kitab rare. Ibaratnya kita dapat benda klasik tu. Dapat kita, contohlah kita ada jam klasik. Orang pakat nak tengok kita punya. Begitu juga kalau kita ada kitab rare ni, kita belajar kitab rare ni, kita dapat mengajar orang pun orang seronok. Jemaah kita, anak beranak kita. Habis itu. Jadi pendapat kedua ni, saya ulang balik pendapat kedua. Ru'yah dengan makna alimah, iaitu mengetahui. Iaitu mengetahui. Maka makna hadis itu, sallu kama alimtumuni usalli. Semayanglah oleh kamu seperti mana kamu mengetahui aku semayang. Jadi itu ulama takwil. Pendapat yang kedua ni, pendapat ini adalah kebanyakan pendapat para ulama. Haji Kamal Zaman. Jadi pendapat kedua ni lah sahih lagi, maknanya rajih lagi. Kebanyakan ulama mengatakan sallu kama ra'aitumuni dengan mana? Sallu kama alimtumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana yang kamu mengetahui aku semayang. Sebagaimana seperti mana yang kamu tahu aku semayang. Tahu tu, alimah. Habis itu. Itu disebut dalam kitab apa tu? Kalau orang tanya esok, Ustaz Amin dalam kitab apa ni? Dia ada rujukannya. Ada 4 buah. Kitab Mu'nil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, dengan Nihayatul Muhtaj. Ini yang kita belajar. Kalau kita ingat balik, kita belajar bab Muafiq Masbuk itu. Kan ada sebut kitab Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj. Kalau Mughnil Muhtaj, karangan Syekh Khatib Asy-Syarbini. Kalau Allah selamat, Nihayatul Muhtaj itu karangan Imam Ramli. Kalau Tuhfatul Muhtaj itu karangan Imam Ibn Hajar. Siapa ingat lagi tak karangan Imam Ibn Hajar? Dalam Tuhfah tu. Kita mengaji kitab Muafiq Masbuk dulu. Tengok balik Muafiq Masbuk tu. Siapa yang tak print lagi, letak tepek. Letak dekat dinding kat rumah kita tu. Apa nota yang Kak Zuraidah buat dah siap. Siapa yang tak ada tu nanti minta Kak Zuraidah hantar balik dalam apa? Dalam Facebook. Apa ni tanya ni? Maknanya mengetahui betul. Assalamualaikum Ustaz. Kalau ada orang yang solat tapi masih melakukan jahatan mengemuka, adakah sebab solat tidak terima Allah? Tak. Kata kita dah beritahu tidak. Sembahyang dia tu dari segi hukumnya sah. Dia buat maksiat tapi dia semayang. Semayang. Maksiat tu benda suku. Benda kalau orang tanding kata benda suku sakat. Benda yang berlainan. Dia buat jahat. Tapi dia semayang. Semayang tetap diterima. Tapi dalam masa jahat tu tak terima. Tapi cumanya semayang tu, kita bahas tadi, dia semayang tapi dia buat dalam kejahatan. Itu tetap diterima. Sebab tu saya suruh duit tadi Kak Non. Maksudnya dia taknya Allah Ta'ala tu maksudnya dia terima tapi cumanya semayang dia tak sempurna. Sebab apa? Sebab dia tidak mendirikan semayang dia atas jalan dan kaifiat yang betul. Itu dia cerita-cerita Kak Inon. Sebab apa dia boleh buat perkara mungkar? Sebab dia tak semayang di atas jalan dan kaifiat yang betul. Semayang dia tetap sah dalam
ilmu fiqh dihukumkan sembahyang tetap sah. Yang berdosanya dibuat maksiat tu berdosa. Nampak lagi Kak Anon Sembahyanglah kamu seperti mana kamu mengetahui bagaimana aku solat. Pendapat ini adalah kebanyakan pendapat para ulama. Ya tepat sekali Hajar Rohana. Bagus. Ada like dah, ada apa orang panggil buat macam ni. Boleh rujuk tak buku sifat solat Nabi oleh Al-Albani Ustaz? Wallah alam. Buku dia ada sebut tak macam ni? Dia ada bahas tak dalam kitab ni? Dia Nasiruddin Albani ni ulama di antara tahun 90-an. Dia ni antara salah seorang pengikut, dikatakan pengikut kaum Al-Wahabiyah. Tapi solat Nabi tu Nasiruddin Albani dia ada tak bahas macam ni? Nasiruddin Albani ni dengan Syaidak mana lagi dulu. Lepas tu kalau kita nak beli kitab, tengok kitab orang dulu. Haji Jaidin Dia bukan beli kitab sembarang, nampak ada kitab rumit terus beli dah, nanti dulu. Ni ibaratnya ginilah Haji Jaidin. Kita nak makan pun kita pilih, betul tak? Kita nak beli barang pun kita pilih. Kita nak beli jam. Kita nak beli jam sport. Pergi tengok-tengok jumpa jam Rolex. Kena ke tak nak beli jam sport? Orang nak beli jam sport ni ada dia punya model dia. Garmin ke, apa tu, watch ke apa? Apa tak ingatlah nama. Saya tahu Garmin lah. Garmin ke apa, nak tengok yang jenama punya. Orang nak untuk apa? Untuk sukannya berlari. Dia kena pilih juga. Albani ni dia asal orang Albani, nama tempat dia. Dia banyak berhijrah Nasiruddin Albani. Dia ni kata guru di Mesir dulu, dia antara ulama antara tahun awal 80-an 90-an Nasiruddin Albani ni dia banyak membaca. Dia duduk di Jordan. Tapi cuba tengok dia punya kaifiat solat dia macam mana. Kalau kita banding kata belajar kitab Jawi kita ni, kitab Jawi kita ni dah berkurun lama dah. Kitab Syekh Daud ni berapa dah hampir berapa ratus tahun, 725 tahun tak silap bawah ni. Kita kena ikut ulama dulu. Haji Zaidin. Nak beli buku tu dia kena tengok, ni buku ni. Albani pun dah sampai kat kita pun dah terjemah bahasa Melayu dah. Haji Zaidin. Dah sampai bahasa Melayu, bukan bahasa Arab. Kita pun ambil orang dah terjemah dah, cuma ambil bahasa Arab betul-betul. Macam mana? Contoh ibaratnya gini, nak abak kat kawan lah. Nak makan, ambil ke ataupun pilih-pilih? Kena pilih-pilih lah aku nak makan apa. Begitu juga, nak belajar begitu juga, ambil kitab. Cari jam. Ya, aku nak beli jam nak jogging. Dia pergi ambil jam bukan jam untuk orang sukannya. Kena ke tak tempat gitu? Begitu juga kitab pun nak tengok juga, kena tengok juga siapa dia karang. Nampak lagi nak bagi tahu buah spelek panggil. Orang kena panggil buah spelek. Cuba dia nak bagi nampak dulu. Buku pun kena pilih juga. Ya, orang Albania ni dekat dengan Perancis. Albania ni belah ni lah. Meninggal tahun 99 betul. Dia dah tahun 90-an. Dia bukan orang dulu dah. Syekh Daud tahun 17 lebih dah. Orang Melayu kita tak mau guna lagi. Albania ni bukan orang Melayu. Albania Kamal Zaman kita ni ada kitab-kitab Melayu kita ni banyak dah ada dah. Kitab Jawi. Habis itu. Baik, itu pendapat tadi usul tadi. Tu kena ingat. Habis. Sikit lagi nak habis dah. Maka hendaklah kita tengok ulang balik. Maka hendaklah kita mengikut akan yang dikerjakan. Tulis. Akan aturan yang dikerjakan. Okey, saya ulang balik.
Kitab rujukan tadi 3. Yang pertama, Mughnil Muhtaj. Mughnil Muhtaj karangan, ya tengok Albania kat situ. Bukan orang Arab tu, bukan orang Arab. Kita orang ikut, kita sanad kita orang Arab, tiba-tiba ikut bukan orang Arab. Macam mana orang kita ni? Balkan Ustaz, Albania. Tu Bosnia tu. Tengok. Dekat Montenegro. Dekat Serbia tu. Tu Albania. Albani. Baik Tu kalau tengok cerita orang putih tu tahu Albani macam mana. Dia di Islam, dia ramai Islam Albani Tapi dia banyak Salafi yang sana, banyak Salafi. Sebab Albani ni banyak Salafi. Contoh kalau pemain bola tu Zinedine Zidane, tu Albani semua tu. Albania. Dia dekat dengan tu. Geng-geng Albani banyaklah. Lepas tu kalau pemain bola tu Hatim bin Haifa, Hatim Haifa nama dia. Hatim bin Haifa. Ben Hatim dia kata. Tu. Banyakkan Albania lah. Tapi bukan semua Salafi Yang bagus pun bagus. Yang bermazhab pun ada. Contoh kalau pemain bola tu banyak Zinedine Zidane, Hatim Haifa. Mereka tu pada Albania lah. Tapi duduk kat Perancis. Albania ni banyak duduk kat Perancis. Dia banyak menetap di Perancis. Dia Albania ni orang susah, dia pelarian. Lepas tu dia banyak berhijrah ke Perancis. Tengok muka dia semua putih-putih kulit. Kalau nak tengok tu, tengok kalau pemain bola tu Zinedine Zidane, muka dia ada semat-semat pun ada. Hatim bin Haifa, pemain Perancis. Banyaklah. Banyakkan Perancis lah. Tu je. Habis itu. Jadi di sini dia kata, maka hendaklah kita mengikut akan yang dikerjakan ni, akan aturan. Tulis itu. Akan aturan yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Yang ni akan aturan. Aturan ni yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Tulis di tepi. Apa maksud kata akan aturan? Mazhab Albani dia tak ada mazhab. Dia tak ada mazhab Albani. Mazhab ni dia 4 tu je. Mazhab Albani ni tak ada. Ni pengikut. Dia panggil puak. Albani ni panggil puak Albani. Nama tempat Albani. Nasaruddin Albani tu, gelaran Albani tu semua digelarkan pada tempat dia. Albani, Albania nama dia. Macam kita lah, Syekh Ahmad Zaid Al-Fatani. Dia gelar pada tempat dia. Contoh, orang tanya, Ustaz mana? Saya asal Al-Gombaki. Contoh. Al-Gombaki. Sebab apa? Sebab asal dia Gombak. Lahir kat mana Ustaz? Kuala Lumpur. Al-Kuala Lumpuri. Boleh? Tak ada apa. Kita nisbah pada tempat, tak ada masalah. Albani tu maksudnya nama tempat dia. Orang nak masyhur senang lah. Al-Kelantani. Contoh apa Ustaz Zamihan? Al-Ghori. Apa Al-Ghori? Gua Musang tu. Al-Ghori, gua. Tapi dia tak tulis lah. Ustaz Zamihan Al-Ghori Sa'labah. Gua Musang. Dia tak tulis gitu. Al-Baraki. Baik, kitab rujukan Mughnil Muhtaj karangan Syekh Khatib Syarbini. Kitab rujukan Mughnil Muhtaj, nama dia, pengarang dia iaitu Syekh Khatib Asy-Syarbini. 1. Yang kedua, kitab Nihayatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj karangan Imam Ramli. 2 dah. Tu. Yang ketiga, kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Haji Kamal Zaman Al-Baraki. As-Sabahi. Haji Zaidin As-Sabahi. Sabah. Mai duduk Kedah.
Mai duduk Kedah Canlun. Jadi Caca Merba lah. Albania memang tempat cantik. Dia orang ni baik. Dia Albania ni kena orang penindasan. Bagus. Tapi dia lah bukan semua. Ada seorang dua macam tempat kita lah Malaysia. Macam tu lah. Manusia, nama pun manusia kan. Ada baik-baik. Buk-buk perangai pun ada. Macam-macam. Tempat cantik lah. Saya pun tak nak pergi. Habis itu. Baik. Jadi aturan tu tulis di tepi. Apa maksud aturan? Yakni akan aturan seperti aturan yang dikerjakan. Tulis. Seperti aturan yang dikerjakan. Umi Al-Gombak. Tu dia. Seperti aturan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti aturan yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas jalan yang kita ambil. Atas jalan yang kita ambil daripada ulama. Tak mana? Atas jalan yang kita ambil daripada ulama umat ini. Daripada ulama umat ini yang dahulu dan yang kemudian. Yang dahulu dan yang kemudian. Itu dipanggil aturan. Saya ulang balik. Apa maksud kata aturan tadi? Nak habis lah ni. Yakni akan aturan seperti aturan yang dikerjakan. Yakni akan aturan yang dikerjakan oleh Nabi SAW atas jalan yang kita ambil. Atas jalan yang kita ambil daripada ulama umat ini. Daripada ulama umat ini yang dahulu dan yang kemudian. Itu maksud dia. Itu maksud aturan. Jadi dalam kitab ni disebut, maka hendaklah mengikut akan yang dikerjakan. Ini mengikut akan aturan yang dikerjakan. Maksud aturan yang dikerjakan, maksud aturan daripada Nabi Muhammad SAW yang kita ambilkan daripada ulama umat ini, sama ada ulama yang terdahulu dan ulama yang terkemudian. Itu maksud dia. Baik. Depan tu ada. Atas jalan yang kita ambil daripada ulama umat ini yang dahulu dan yang kemudian. Depan tu ada dah. Dan yang kemudian. Habis itu. Seperti yang disebut di dalam kitab mereka itu. Seperti. Dah ada dalam kitab. Seperti yang disebut di dalam kitab mereka itu. Kitab apa? Ulama. Ulama umat inilah. Seperti yang disebut. Ini seperti aturan yang disebut. Tambah sikit. Seperti aturan yang disebut. Seperti aturan yang disebut di dalam kitab mereka itu. Radhiyallahu anhum. Ialah yang dinamakan. Apa maksud ialah yang dinamakan? Tulis itu. Tulis di tepi. Apa maksud kata ialah yang dinamakan? Tulis. Yakni orang-orang yang sembahyang mengikut akan sembahyang dikerjakan akan Nabi. Ialah yang dinamakan, ini orang-orang yang sembahyang yang mengikut akan sembahyang. Orang-orang yang sembahyang. Orang-orang yang sembahyang mengikut akan sembahyang yang dikerjakan akan Nabi Muhammad SAW. Itu maksud kata yang dinamakan. Ialah yang dinamakan. Iaitu orang-orang yang sembahyang mengikut akan sembahyang yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW tu. Satu. Dan yang dibilangkan daripada orang yang mendirikan sembahyang. Dan dibilangkan, yang ini dikirakan daripada orang yang mendirikan sembahyang, tambah sikit lagi, orang yang mendirikan sembahyang, yakni yang sempurna. Yakni yang sempurna. Dan memeliharakan dia, memeliharakan sembahyang. Habis itu. Jadi maksudnya apa? Jadi berdasarkan daripada hadis tadi, sallu kama ra'aitumuni,
Maksudnya kita mestilah mengikut aturan yang dikerjakan oleh Nabi SAW atas jalan yang kita ambil daripada ulama. Ini ulama ini yang dahulu ataupun kemudian. Ulama dahulu tu panggil ulama salaf lah. Ulama yang dahulu tulis. Ulama yang dahulu yang ini iaitu salaf. Apa salaf? Iaitu dikenaki dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bila sebut kata ulama yang dahulu, siapa ulama yang dahulu? Kalau orang tanya esok. Ulama-ulama yang dahulu tulis itu, yakni daripada ulama salaf. Yakni daripada ulama salaf. Kan dia kata tadi, yang kita ambil daripada ulama umat ini yang dahulu. Apa yang dahulu? Siapa dia? Iaitu ulama salaf. Siapa dia ulama salaf? Ulama yang daripada awal hijrah sehingga 300 hijrah. Sehingga akhir 300 hijrah dikatakan ulama salaf. Ulama salaf mulai daripada awal hijrah sehingga ke penghujung 300 hijrah dikatakan ulama salaf. Itu dia. Dan yang kemudian, apa ulama yang kemudian? Dia panggil ulama khalaf. Tulis itu, ulama khalaf. Khalaf. Iaitu ulama tabi'in dan pengikut tabi'in. Iaitu ulama daripada awal 400 hijrah sampailah ke bawah. Iaitu ulama yang selepas daripada 400 hijrah. Tulis itu. Ulama yang selepas daripada 400 hijrah dikatakan ulama khalaf. Ulama yang terkemudian. Habis itu. Itu yang disebut dalam kitab Hasyiah Syarqawi. Ala Tahrir. Hasyiah Syarqawi karangan Imam Syekh Zakaria Al-Ansari. Biasa dengar tak Syekh Zakaria Al-Ansari? Dah pernah dengar dah. Mana? Dalam kitab Bahjatul Mardiyah. Muafiq Masbuk. Habis itu. Dan yang kemudian seperti yang disebut dalam kitab mereka itu. Kitab-kitab ulama' dululah. Ni kita dah pakai kitab apa? Kitab Syekh Daud. Kita dah pakai kitab I'anatul Talibin. Kitab Safinatun Najah. Kitab Baijuri Ibn Qasim. Itu semua kitab fiqh. Semua ulama' dulu. Habis itu. Yang disebut dalam kitab mereka itu radhiyallahu anhu ialah yang dinamakan dan yang dibilangkan daripada orang yang mendirikan sembahyang dan memeliharakan sembahyang. Itulah maksud dia. Jadi kita kena masuk kata di sini, kita kena buat aturan daripada ulama-ulama yang terdahulu dan juga terkemudian. Daripada kitab-kitab mereka itu. Sebab tu kita belajar sembahyang tu dengan menggunakan kitab. Habis itu. Kemudian maka adalah bagi sembahyang itu adalah baginya rupa yang zahir yang sempurna. Habis itu dah sampai kita punya stesen besar, kita dah sampai. Stesen kita sampai dah, boleh berhenti elok dah tu. InsyaAllah tersambung esok. Kemudian maka adalah bagi sembahyang itu adalah baginya rupa yang zahir yang sempurna. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini sejam setengah Biasalah pekah ni memang lama kita baca. Sejam setengah paling kurang. Semua faham InsyaAllah Haji Kamarul Zaman. Semua faham Semua faham Alhamdulillah. Jadi sekadar itu saja. Tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah dan ibu sekalian, saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Apa dia? Ulama khilaf. Bukan khilaf, khalaf. Khalaf Ulama khalaf dari 300 hijrah. Maknanya daripada 400 hijrah sampai ke bawah lah. Tak kira lah. Sampai sekarang lah. Ulama khalaf. Ulama khalaf daripada 400 hijrah sampai sekarang. Faham Ustaz? Jelas? Alhamdulillah. Jadi sekali itu saja. Yang baik itu datang dari Allah SWT dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Amin, 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'adata ad-darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Allah akbar, masya-Allah, tabarakallah. Tanya. Terima kasih banyak semua.